Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Shout out kepada peminat kisah seram sebabnya hari ni Nina ada kisah seram followers lagi. Kali ni pula kisah yang dikongsikan oleh Izam ataupun dipanggil sebagai Wak pasal gangguan yang pelik dan menakutkan dekat rumah sewa. Jadi dia cakap dalam rumah tu dia pernah nampak ada seseorang yang menari dan menyerupai kawan dia tau. Dan ada juga part yang bagi Nina sangat menakutkan bila ada kawan dia ni yang ternampak seseorang yang solat tapi dalam keadaan kiblat yang terbalik. Lepas tu benda ni memang suka menyamar tau jadi kawan-kawan diorang yang ada dalam rumah tu. Bayangkan korang ingat tu kawan korang, lepas tu korang pergi tegur tapi rupa-rupanya dia bukanlah manusia. Jadi apa perasaan korang? Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita seram pada kali ni, tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Wak cerita kisah ni bermula pada tahun 2014 di Ipoh, Perak. So, kejadian seram ni terjadi selepas dia konvo dan dia kerja dekat sana. Dekat Perak ni, Wak menyewa dengan 3 lagi kawan dia yang bernama Gigi, Mimi dan juga Kecil. Rumah yang diorang sewa ni sebenarnya adalah rumah kepada mak kecil. Dan kedudukan rumah ni pula adalah yang paling hujung sekali dan rumah teres. Dalam rumah diorang ni ada 3 bilik dan dekat ruang tamu tu ada 1 bilik yang mana dalam bilik tu Wak dengan Gigi yang tidur. Bilik yang kedua pula dekat dengan toilet dan bilik ni Mimi dengan Kecil yang tidur. Bilik yang ketiga ni pula dekat dengan dapur dan toilet dan bilik ni memang diorang tak gunalah. Dalam bilik tu memang banyaklah barang-barang milik keluarga Kecil. Jadi bilik ketiga ni dah macam store lah dekat dalam rumah tu. Cerita seram ni bermula pada malam selepas diorang semua ni dah konvo. Malam tu diorang bertiga je dekat rumah dan Kecil memang tak adalah sebab dia balik ke kampung. Kena pula malam tu hujan, masing-masing pun dah mula rasa lapar dan diorang pun nak pergilah makan dekat luar. Tapi Mimi ni dia tak nak ikut, jadi dia minta Wak dengan Gigi tapaukan makanan untuk dia je. Masa Wak keluar dengan Gigi, Wak kata dia memang malas nak bawa helmet sebab kedai makan tu pun taklah jauh, lagipun hujan pun tak lebat sangat. Tapi tiba-tiba lebat pula. So Wak ni terpaksa patah balik ke rumah. Tapi Gigi tak ikut sebab dia memang dah bawa helmet. Sampai je dekat rumah, dekat depan pintu pagar ni kan, Wak kata dia tak buka lagi pintu. Dan masa ni lah dia nampak Mimi tengah menari-nari macam tarian India dekat ruang tamu. Tapi Wak kata dia tak kisah sebabnya dia biasa nampak je si Mimi ni menari macam tu depan dia. Dalam rumah pula dia kata memang agak gelap lah dan nampak sama-sama je sebab diorang cuma buka lampu toilet. Lepas tu dekat lampu luar rumah pun diorang tutup. Kebetulan pula pada hari tu jiran diorang pun tutup lampu luar juga. So bila sempat dia buka pagar ni, tiba-tiba Mimi dah buka pintu rumah dan tegur dia. Wak, kenapa patah balik? Masuklah dulu, hujan tu. Tapi Wak cakap tak apa, aku singgah ni kejap je sebab aku nak ambil helmet, lepas tu aku nak keluar balik. Jadi lepas dah ambil helmet, Wak ni pun keluarlah pergi ke kedai makan. Esok tu diorang berempat ni pun lepak sama-sama dan Wak pun sebutlah pasal Mimi menari malam tadi. Konon-kononnya dia macam nak bergurau lah. Jadi Wak pun cakap, kau apa hal malam tadi menari dalam gelap? Tapi Mimi cakap, masa bila pula aku menari? Aku cuma buka pintu dan tegur kau je, tak adanya aku menari. Wak fikir maybe si Mimi ni memang tak nak mengaku. Tapi bila dia tanya berkali-kali, tapi Mimi memang still mengatakan yang dia tak menari malam tadi. So siapa yang dia nampak menari-nari tu sebelum Mimi datang buka pintu? Kejadian seram yang kedua ni, Mimi pula kena kacau. Malam tu diorang bertiga lepak kat kedai makan, tapi Gigi tak ada sebab dia balik ke rumah mak ayah dia. Di antara diorang berempat, Gigi lah yang paling kerap tak ada dekat rumah sewa ni sebabnya lepas habis kerja dia selalu akan terus balik ke rumah mak ayah dia. Kalau dia penat sangat pada hari tu, barulah dia tidur dekat rumah sewa diorang ni. Masa diorang bertiga tengah lepak kan, tiba-tiba Mimi ni sakit perut dan dia nak balik ke rumah dulu. Jadi Mimi pun gerak balik dulu, tinggallah Wak dengan Kecil. Masa Mimi sampai dekat rumah, dia buka je pintu rumah, dia memang terkejut gila guys. Sebabnya dia nampak Kecil ada dekat atas sofa sambil menghadap dia dengan muka yang sangat serius. Tapi bila Mimi kedip je mata, tiba-tiba Kecil dah tak ada kat situ, dah hilang. So kiranya Kecil tu just muncul sekelip mata je. Tapi disebabkan masa tu dia memang dah sakit perut yang teramat sangat, Mimi ni dah tak kisah dah hantu ke apa ke, dia terus pergi ke toilet untuk membuang. Esok tu barulah dia cerita dekat diorang ni apa yang dia nampak pada malam tu dan cerita tu pun habis dekat situ je. Selang beberapa hari, Wak pula kena kacau. Disebabkan Gigi memang selalu tak ada dekat rumah sewa, so Wak ni dah terbiasalah tidur sorang-sorang. Biasanya bila waktu malam dekat ruang tamu ni memang gelap lah dan diorang ni cuma buka lampu toilet je. So dalam rumah tu tak adalah gelap sangat. Ada juga cahaya, cuma sama-sama je lah. Malam tu Wak ni sengajalah buka dia punya pintu bilik ni biar terbuka sikit supaya dia boleh nampak dekat ruang tamu. Masa dia tengah baring, tengah scroll phone tu kan, secara tiba-tiba guys, dia ternampak macam ada kelibat yang lalu. Disebabkan terkejut punya pasal, Wak ni terus letak phone, tarik selimut dan tidur. Masa ni lah Wak tadi kena tindih dan dia memang tak boleh nak bergerak, apatah lagi mengeluarkan suara. Dalam 2 ke 3 minit macam tu dia kata kena tindih, barulah dia berjaya lepaskan diri. Tapi ada part ni yang Nina rasa macam agak susah sikit Nina nak percaya, tapi terpulang kepada korang.
korang lah nak percaya ke tak. Wak cakap lepas dia dah kena tindih tu, dia bangun tau. Dan masa ni dia nampak diri dia tengah terbaring lagi. So dia pejam mata dan sebut la ilaha illallah dan baring balik. Barulah keadaan semuanya kembali normal. So part ni lah Nina rasa macam susah sikit lah Nina nak percaya. Minta maaf sangat-sangat. Tapi kalau korang memang pernah ada pengalaman macam Wak ni juga, korang boleh komen dekat bawah, okay? Jadi start daripada kejadian ni, diorang dah mula nampak benda pelik-pelik dalam rumah, nampak kelibat yang entah mana datangnya, dan diorang rasa rumah ni macam ada yang tak kena. Bila diorang duduk seorang-seorang dalam rumah kan, diorang rasa macam diperhatikan. Lepas tu tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba je dah rasa meremang. Tapi sekarang ni pun Nina rasa meremang jugalah sebab Nina pun duduk seorang-seorang. Yelah, Nina ceritakan benda ni dekat korang, so okey. Seram. Selain tu, Mimi ni juga pernah nampak ada satu lembaga besar berwarna hitam berdiri atas katil Wak dan jenguk keluar bilik. So masa tu Mimi ni tengah lepak dekat ruang tamu. So dia duduk dekat sofa yang menghadap ke bilik Wak. Pada masa ni lah secara tak sengaja dia ternampak benda tadi tu seolah-olah macam menjenguk dia dari sebalik dinding. Selain Mimi, Kecik juga pernah nampak yang Mimi ni solat dalam bilik yang gelap. Yang membuatkan dia rasa sangat pelik tu kan, Mimi ni solat dalam keadaan kiblat yang terbalik guys. Sepatutnya kiblat tu kena menghadap ke pintu, tapi Mimi berdiri dalam keadaan membelakangkan pintu. Masa dia tengah hadam situasi yang pelik tu kan, tiba-tiba dia terdengar macam bunyi motor daripada luar rumah. Jadi Kecik pun tolehlah tengok kan. Rupa-rupanya Mimi baru balik dari kedai guys. Bila Kecik tengok balik ke dalam bilik, dah tak ada orang dekat situ. Wak cakap gangguan yang diorang dapat ni semakin lama semakin teruk dan jadi semakin kerap. Kalau dulu jarang sangat nak kena kacau tau, tapi sekarang ni macam 2 ke 3 hari sekali diorang mesti kena kacau. Akhirnya diorang pun decide lah untuk panggil ustaz untuk datang pagar rumah tu ke, berubat ke apa, something like that lah. Jadi diorang pun sediakan air dan garam macam yang ustaz tu minta. Masa ustaz tu jejak je kat dalam rumah diorang, ustaz tu tanya siapa yang duduk dekat bilik belakang tu. Diorang ni memang terkejut lah sebabnya diorang belum cerita apa-apa lagi keadaan dalam rumah tu dekat ustaz, tapi seolah-olah ustaz ni dah tahu dah. Rupa-rupanya bilik belakang ataupun bilik store tadi tu, benda tu dah jadikan sebagai tempat tinggal dia. Ustaz cakap dia ada dekat bilik belakang tu. Jadi ustaz ni pun berjalan masuk dan dia berhenti dekat bilik Mimi. Dia cakap okey, bilik ni dia suka main. Lepas tu ustaz tu pun tanya lagi, ada sesiapa dekat sini yang pernah kena tindih ke? So Wak ni macam terkejut lah, macam mana ustaz ni tahu aku pernah kena tindih? Jadi lepas dah tanya macam tu, ustaz ni pun berjalan masuk ke bilik belakang dan 10 ke 15 minit macam tu barulah dia keluar. Jadi ustaz ni pun describe lah macam mana benda yang ada dalam rumah diorang. Dia kata ada 2 ekor. Yang seekor tu dia kata kecil je, telinga dia tajam dan betina, dan yang ni memang kuat menyakat. So ustaz kata kemungkinan besar dia ni lah yang suka menyerupai orang-orang yang dalam rumah tu. Jadi bilik air tu sebenarnya adalah laluan dia untuk masuk ke alam dia dan ke alam kita, dan benda tu memang berasal dari kawasan sana. Yang lagi seekor tu ustaz kata berbulu lebat dan berwarna hitam. Benda ni berasal dari tempat lain dan kemungkinan dia datang dekat situ sebab ikut sesiapa yang balik ke rumah sewa diorang. Ustaz tu cakap yang dia dah pun ubah laluan diorang dan dia pun dah pagar rumah. So sejak dari kejadian tu, Wak kata memang dah tak ada apa-apa lagi gangguan yang pelik. Bilik yang dekat belakang tu pun diorang dah kemas-kemas dan jadikan sebagai tempat untuk diorang solat. So kesimpulannya, kalau dalam rumah kita tu ada bilik yang kosong ataupun bilik yang kita tak tidur, make sure kita masuk juga. Masuklah kemas ke, pindah-pindah barang ke, macam tu kena masuk juga. Sebabnya bilik yang kita jarang guna ni kan, yang kita tak tidur ni, lama-lama akan menjadi sarang kepada makhluk yang lain. Lagi satu, kalau kita nak keluar daripada rumah, make sure kita bacalah doa pelindung diri, baca ayat kursi ke apa, ataupun doa pendek yang kita tahu. Bila dah sampai rumah, make sure korang bagi salam sebelum masuk, dan kalau rumah tu tak ada orang, bagi salam macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nina harap dengan perkongsian pada kali ni membuatkan kita lagi berhati-hati. Nina cerita benda macam ni bukan nak menakutkan, tapi nak kita lebih berjaga-jaga. Sebabnya dekat atas muka bumi ni bukan manusia je yang ada, tapi ada juga makhluk bernyawa yang lain yang kita tak nampak. So guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Terima kasih kepada Wak yang sudi mengongsikan kisah seram ni kepada Nina. Ya, agak menyeramkan sebenarnya. Tengah baca cerita ni kat korang pun dah rasa macam beremang di satu badan ni. Dan kalau korang ada juga kisah-kisah seram yang korang nak kongsikan dengan Nina, cerita korang menarik, panjang kan, macam kisah yang Wak cerita ni, boleh je email Nina. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.